Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah. Daripada Batai Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Okey, hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang kenapa sebenarnya ramai di kalangan kita sebenarnya, bukan setakat student saya saja, tapi ramai di kalangan kita yang mempunyai masalah rasa senang nak stres. Okey, senang nak stres, especially bila mula berdiet. So sekiranya korang rasa korang kenal mereka yang selalu rasa stres, terutamanya pada peringkat awal berdiet, boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin dalam, supaya lebih ramai orang akan dapat manfaat daripada sharing kita sekarang ni. Waalaikumsalam Puan Cik Ros, apa khabar? Selamat pagi. Berapa kilometer hari ni Cik Ros? so apa yang saya nak share sebenarnya adalah satu benda yang boleh buatkan kita faham kenapa, dan lepas dah faham kenapa, kita akan tahu bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan masalah ini supaya senanglah kita untuk dapat kawal rasa stres kita, senang nak dapat kawal situasi kita, especially bila kita nak turunkan berat badan. Sebab bila kita nak turunkan berat badan, kalau kita masih lagi rasa stres, kita masih lagi susah nak kawal kita punya rasa emosi yang berbolak-balik ni, sebenarnya susah nak kurus. Assalamualaikum Puan Anis. Hai Kak Yung, apa khabar? Alright, again, please share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Selamat pagi Kak Yung. Assalamualaikum Puan Haliza Abdullah, apa khabar yang ada dekat sini? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah. Good morning Puan Angle, apa khabar? Okey, terima kasih kepada yang dah share. Alright, sebenarnya gini hai, Waalaikumsalam. Selamat pagi Puan Anis Ani. Selamat pagi Puan Angle. Selamat pagi semua. Okey, hai, Assalamualaikum Puan Farhidah Ahmad. Begini bila kita nak turunkan berat badan, kita akan mengalami kita kena buat satu perubahan yang di luar daripada kebiasaan kita. Faham tak maksud saya? Maksudnya macam ni. Waalaikumsalam Cik Tab. Biasanya bila kita nak turunkan berat badan ni, Waalaikumsalam Puan Nurhayati, Puan Faridah, Waalaikumsalam. Bila kita nak buat sesuatu benda yang berbeza ni, biasanya kita kena keluar daripada kita punya comfort zone. Dan perasaan keluar daripada comfort zone ni adalah satu benda yang sangat tak best sebenarnya. Kita dah terbiasa buat benda yang kita selalu buat, kita dah terbiasa hidup kebiasaan yang kita biasa buat. Bermaksudnya kalau kita buat something else yang akan mengganggu kita, sebenarnya ianya akan memberikan kita rasa tak senang duduk, tak senang hidup. Jadi apa yang saya nak share pada pagi ini adalah bagaimana kita nak keluar diri kita ni dalam keadaan rasa stres tu, sebabkan kita tengah ubah gaya hidup kita. Alhamdulillah, ramai yang baru balik daripada jogging. Puan Angle pun baru balik daripada jogging. So tahniah kepada yang sangat gila aktif, yang dah berjaya mengeluarkan diri mereka daripada kebiasaan yang biasanya pagi-pagi duduk rumah tak buat apa-apa. Okey, siapa kat sini yang boleh share pada saya? Siapa kat sini yang kenal ataupun maybe diri sendiri pernah rasa stres pada peringkat awal nak berdiet? Masa peringkat awal tu, kadang-kadang bila kita nak berdiet ni, kita akan rasa stres. Siapa yang ada rasa macam tu, boleh tak komen saya rasa macam tu? Pagi Kak Anis, apa khabar Kak Anis? Gitu kan, kenapa internet? Agaknya internet saya okey tak? Kenapa internet saya macam tak apa nak okey? Saya rasa okey ni. Okey, pagi Kak Anis, apa khabar? So, macam ni bila kita nak turunkan berat badan, kalau katakan kita tak jumpa keadaan yang betul ataupun jogging juga, Puan Nurhayati pun jogging juga. Tahniah Puan Nurhayati. Tahniah, ramai-ramai kita berjogging. Saya pun rasa nak berjogging pula tiba-tiba ni. Kita sambung Kadang-kadang bila kita nak turunkan berat badan, kita akan faham yang mana kita sedang membuat sesuatu benda yang rasa tak biasa kita buat, dan kita rasa stres. Cik Ros pun rasa stres. Terima kasih kepada Cik Ros yang komen. Saya pun pernah rasa stres pada peringkat awal nak mulakan diet baru saya. Saya kena makan pada waktu yang spesifik, saya kena makan pada portion yang spesifik, saya kena makan dalam bentuk
yang spesifik. So benda spesifik ni buatkan kita kena ada undang-undang, dan sebenarnya undang-undang ini adalah sangat stressful. Macam mana nak keluarkan? Alhamdulillah, Puan Haliza pun rasa stres juga. Macam mana kita nak keluarkan macam mana kita nak kurangkan rasa stres tu? Sekiranya nak tahu, boleh tak komen, nak tahu boleh tak bagi saya love banyak-banyak, boleh tak share Facebook Live ni kepada berapa banyak tempat yang mungkin. Okey. Sebab hari ni saya nak bagi tahu macam manakah kunci sebenarnya untuk kita dapat keluar daripada rasa stres tu, supaya bila kita dapat follow cara macam tu, insya-Allah kita akan lebih senang turunkan berat badan. Pertama, sebabkan diet kita tak stres. Kedua, kita dapat sustain diet macam tu dalam tempoh jangka masa yang lama. Dan ketiga, bila kita tak stres, kita akan susah nak kurus. Kita akan susah nak gemuk balik. Progres kita tak terganggu bila kita tak stres. Ini yang saya nak share. Tapi sebelum saya nak share ni, boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat. Copy link, share dekat Facebook group, share dekat WhatsApp group, share kat seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai orang nampak, lebih ramai orang rasa macam mereka tahu nak buat macam mana lepas ni. Okey, cara macam ni bila kita nak turunkan berat badan, kita kena faham pertama sekali, kita boleh makan makanan favourite kita bila kita nak turunkan berat badan. Pagi coach baru sampai jogging jarak jauh. Alhamdulillah, tahniah Puan Ida Osman. Saya ulang balik semula. Bila kita nak turunkan berat badan, kita boleh makan makanan kegemaran kita. Kalau katakan kita kena give up makanan kegemaran kita, maka bermulalah satu titik tolak yang kita akan rasa stres bila kita berdiet. Kalau kita terpaksa makan makanan yang kita tak suka makan. Faham tak maksudnya? Morning Puan Ariskin, apa khabar? Saya nak tanya soalan sama juga pada Puan Ariskin. Berapa kilometer dah hari ni? Gitu kan. Sebab saya nampak macam hari ni saya nampak Puan Ida Osman, Acik Rose, Puan Hayati, siapa lagi, Puan Angle, masing-masing baru balik daripada berjogging. So tahniah kepada semua. Alright, saya sambung semula. Kalau katakan kita masih lagi rasa seolah-olah macam kita tak boleh makan makanan kegemaran kita bila kita nak kurus, bermaksud kita silap. Kita boleh makan makanan kegemaran kita. Contoh macam saya, siapa nak tahu apakah makanan ataupun minuman kegemaran saya? Boleh tak komen nak tahu? Saya akan tunjuk sekarang apa yang saya makan. Terima kasih kepada Puan Angle yang dah share. Alhamdulillah. Okey. Saya punya minuman kegemaran yang saya tak boleh tinggalkan hari-hari adalah Zaz Niha kopi. Sebenarnya ini adalah kopi 3 in 1. Kenapa saya minum kopi 3 in 1? Sebab kejap lagi saya nak pergi exercise. Bermaksud saya boleh minum kopi 3 in 1. Tak ada masalah. Tapi kalau pula saya sebenarnya nak naikkan berat badan saya pada bulan ni, sebenarnya pada bulan 3 dan bulan 4 ni hingga bulan 6 sehingga ke 100 kilo. Jadi saya kena makan makanan dan minum minuman yang berkalori tinggi sikit. So saya tak ada masalah nak minum kopi 3 in 1 pada waktu sekarang lah. Dan saya tak minum pun superfood sebabkan saya takut bila saya minum superfood saya kurang makan. So maksud saya begini. So macam saya punya minuman kegemaran saya adalah kopi, dan saya tak boleh tinggalkan kopi. Kalau kita boleh nampak macam mana mata saya, selain daripada sebabkan saya minum kopi ni, saya juga tak cukup tidur juga sebabkan anak kecil. Morning Puan Nuraini Saleh. Waalaikumsalam Puan Jamnah. So kalau katakan kita terpaksa give up makanan ataupun kegemaran makanan ataupun minuman kegemaran kita, maka itu akan menjadi kita punya the first titik tolak untuk kita ganggu progres turunkan berat badan. Saya dah baca komen sikit. Waalaikumsalam Puan Fatty Cat Farish. Kak Anis cakap, kalau stres ingat Big Y, kita ikut je meal plan coach dan kita ada bantuan suplemen iaitu superfood dan ilmu. InsyaAllah, satu kenali Big Y, kedua ilmu, ketiga suplemen. Oh gitu kan. Okey, saya minum kopi, letak superfood, perah lemon. Wah, itu dia Puan Nur Hayati. Rasa apa kopi lemon? Tak pernah try. So itulah yang pertama, jangan cuba elakkan daripada memakan makanan kegemaran pada waktu berdiet, sebab kalau itu berlaku, susahlah kita nak kurus sebabkan kita stres. Itu nombor satu. Nombor dua, boleh tak komen ready kalau nak tahu apakah nombor dua, dan boleh tak share Facebook Live ni
kepada seberapa banyak tempat lagi. Share. Itu kan. Share kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat. Biar orang akan tahu macam mana caranya untuk kita kurangkan rasa stres. Okey, yang kedua, cek komen sikit dah ready. Kalau dah ready nak tahu apakah sebenarnya yang kedua. Nak tahu bagaimanakah caranya untuk kita kawal stres pada waktu berdiet. Dan sebenarnya pada waktu berdiet inilah waktu yang paling senang gila untuk kita rasa stres. Terima kasih kepada yang komen dah ready. Puan Achirus dah komen ready. Puan Fatty Cat Farish pun dah komen ready. Okey. Seterusnya, bila kita nak turunkan berat badan, kita kena faham, kita kena tengok pada progres. Okey. Progres kita apa? Okey, apakah progres? Progres itulah macam manakah kita punya kemajuan bila kita nak turunkan berat badan ni. Kadang-kadang kita tengok kita punya progres hanya kepada berat badan. Sebenarnya bukan pada berat badan je. Progres kita sebenarnya bila kita nak kurus bukan setakat pada berat badan, malah kepada kita punya inch loss, nombor 1. Nombor 2 adalah pada kita punya tahap kesihatan, nombor 2. Dan sebenarnya yang ketiga, sebenarnya nak tahu tak apa sebenarnya yang ketiga, progres yang lain selain daripada tahap kesihatan semakin baik, dan kedua kita punya inch loss semakin ketara. Nak tahu tak apa yang ketiga tu? Cek komen nak tahu. Assalamualaikum Puan Engku Suwana, apa khabar? Lama tak tengok Puan Engku Suwana komen. Okey, Kak Adis kata ready. Okey, Puan Nur Hati kata ready. Puan Ida Osman pun kata ready. Yang sepatutnya kita akan nampak progres seterusnya bila kita turunkan berat badan ataupun bila kita berdiet dengan betul. Bila kita berdiet dengan betul, sepatutnya kita akan nampak lebih muda. Boleh tak saya nak tunjuk beberapa gambar yang saya boleh tunjukkan dekat sini? Macam mana di kalangan student kita yang bila follow meal plan, Alhamdulillah dia punya muka pun nampak lebih muda. Dan of course berat badan turun dan inch loss ketara pun turun juga. Siapa nak tengok gambar tu boleh tak komen nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan juga share Facebook Live ni kepada beberapa tempat lagi. Saya nak tunjuk gambar di kalangan student kita macam mana student kita ni daripada asalnya nampak macam berusia bila ada masalah berat badan, tapi lepas dah follow cara kita, Zaz nampak jauh lebih muda. Saya nak tunjuk gambar macam Puan Suzana Hafizah macam ni. Sini rupa dia dulu. Nampak dia badan dia besar. Okey, ambil gambar dia kena mengiring sikit kan. Okey, kita rapatkan sikit kan. So kita boleh nampak Puan Suzana Hafizah macam ni dia punya bentuk badan dia. Dan kita nampak macam mana rupa dia dulu. Dan nak tengok tak macam mana perubahan kepada Puan Suzana Hafizah sekarang. Bukan sekarang lah, dia dalam 2 bulan ke 3 bulan lepas dah follow cara kita. Okey, boleh tak komen nak tengok yang baru, yang terbaru. Yang terbaru ni kita boleh nampak nombor 1, saya boleh ulaskan satu persatu. Nombor 1 dia lebih confident. Kenapa lebih confident? Sebabkan bila dia ambil gambar dia cekap pinggang. Nombor 1. Nombor 2, kita pun boleh nampak juga. Disebabkan dia cekap pinggang, kita pun boleh nampak yang bentuk badan dia pun dah nampak lekuk-lekuk dah. Dah nampak dah dia punya body shape. Dulu tak nampak sangat. Dulu saya rasa kalau dia cekap pinggang, dia mesti akan rasa kurang confident. Sekarang ni confident dah ada. Okey, lepas tu pula inch loss pun dah ketara. Dan bila kita tengok dekat-dekat, kita akan nampak sebenarnya dia punya muka dia pun dah semakin nampak lebih muda daripada diri dia dulu. Sesetengah cara diet, dia menyebabkan seseorang itu nampak lebih tua, nampak lebih stres, nampak seolah-olah macam dia tak puas hati, tak enjoy kehidupan baru yang dia buat. Puan Ariskim kata, ramai rakan-rakan saya kata saya dah macam budak sekolah menengah sejak saya follow cara coach. Itu dia kan. Saya tunjuk pula yang seterusnya. Yang seterusnya macam manakah kita punya student yang lain. Bila kita cakap pasal rupa muka, kita akan nampak pasal awet muda. Okey, boleh tak saya tunjuk gambar seterusnya? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak share Facebook Live ni? Puan Anakel kata, ya betul coach, berat badan saya turun naik sikit tapi inch loss sangat-sangat ketara. Baru tadi lagi semasa jogging, uncle kepada husband saya cakap, badan kamu sekarang semakin kecil. Dia cakap, tahniah Puan Anakel. So tahniah. So itulah yang berlaku selepas kita follow cara diet yang betul. So yang ni saya nak explain kepada kita semua ni. So Puan Ida Osman macam tu juga. So ramai yang macam tu saya nampak kan. So tahniah
kepada Puan Anangle, kepada Puan Ida Osman, kepada Puan Iriski yang memberikan komen yang memberi inspirasi kepada ramai orang. Waalaikumsalam. Siapa tu? Waalaikumsalam Puan Syah Abdul Manaf. Okey. Now, saya nak tunjuk gambar seterusnya. Saya nak membuktikan kenapa bila kita follow meal plan yang betul, bila kita memahami meal plan yang betul dan meal plan tersebut tidak stres, tak memberikan kita rasa ketegangan kita punya hidup, kita akan nampak lebih muda. Siapa nak tengok gambar seterusnya? Boleh tak komen nak tengok? Ini adalah kita punya bekas student juga titanium sebenarnya dekat Kelantan. Ni nama dia Puan Rugayah. Okey, Puan Rugayah ni berusia 44 tahun kalau tak salah saya. Okey, 44 tahun macam ni rupa dia dulu. Dan sebenarnya Puan Rugayah ni macam ni adalah kisah Puan Rugayah ni. Kenapa jadi macam ni dan sebagainya. Patut coach nampak muda. Gitu kan. Saya apa entahlah. Okey, ni ini saya pakai susuk. Susuk apa ni? Mana ada kan. Saya pakai pencuci muka. Minum air sekejap. Sama inilah Puan Rugayah dulu. Puan Rugayah dulu sebelum dia bersama kita nampaklah dia punya rupa dia macam saya minta macamkan macam makcik-makcik sikit kan. Mungkin sebabkan gaya dia ataupun mungkin sebabkan memang rupa dia macam tu. So bila lepas dah pakai cara, lepas dah guna cara kita, lepas dah follow meal plan, lepas dah exercise cara kita exercise kan, inch loss tu memang ketara nampak, berat pun nampak turun. Tapi yang paling penting sekali Zaz, dia boleh nampak muka dia lebih muda daripada sebelum ni. Yang pastinya ini bukanlah filter TikTok, bukanlah filter pakai kamera 360 yang boleh ubah-ubah shape muka. Yang paling penting sekali adalah dia nampak V-shape dekat dagu dia. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Dan itulah yang menjadikan diri dia nampak lebih muda daripada sebelum ni. So point dia sekarang ni adalah dah macam teenager. Saya simpang jambang kot. Okay. Alright. So itu yang saya nak explain pada you all semua sekarang ni. Bila kita memahami cara diet yang betul dan cara diet tu tak stressful, secara tak langsung kita akan nampak lebih muda. Betul, nampak muda. Terima kasih. Betul tu pergi hospital itu nurse terkejut yang Kak Yu ni 54. Dia ingat 43, 44 gitu. Kan? Faham tak maksud saya? Kenapa tahu? Siapa nak tahu kenapa sebenarnya bila follow cara diet yang betul, saya ulang, cara diet yang betul cara diet terlampau banyak sekali dekat dunia ni. Banyak gila cara diet dekat dunia ni. Tapi sebenarnya cara diet yang betul tu adalah berdasarkan kepada keperluan individu. Kan? Siapa sini faham Azai? Boleh tak komen faham? Boleh tak saya nak explain lebih lanjut tentang kenapa nampak lebih muda wajah kita? Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen, bagi saya love banyak-banyak, share semua kan. Share. Okay, siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Puan Syah Abdul Manaf kata nak tahu. Terima kasih pada Puan Syah Abdul Manaf. Alright, begini bila kita memakan makanan whole food, saya ulang, makanan whole food, bukannya suplemen, bukannya produk-produk, bukannya pil-pil, bukannya apa benda semua tu. Okey, yang paling penting sekali adalah whole food. Whole food itu apa? Whole food itu adalah makanan yang apa tu nama dia? Whole food tu adalah makanan yang kita boleh makan, yang sebenarnya berdasarkan tidak diproses. Kalau nasi itu nasi yang tak digoreng jadi nasi goreng, ataupun tak dijadikan sebagai nasi lemak sebagai contohnya, ataupun ayam tu adalah ayam yang dimasak seeloknya, bukanlah ayam yang dibeli dekat McDonald contoh, ataupun contohnya macam-macam lagi lah kan. Banyak lagi kita boleh, macam buah-buahan seperti pisang. Pisang adalah pisang, bukannya pisang yang dibuat pisang goreng ataupun keripik pisang. Faham tak saya? Maksudnya makanan yang tidak diproses lagi. Dan bila kita makan makanan yang tak diproses lagi, pertamanya ianya akan membantu kepada penyerapan nutrien yang lebih cepat. Di samping bila kita makan mengikut meal plan dan timing yang betul, dan kita masih lagi boleh makan makanan favourite kita, nutrien itu
daripada makanan kita makan tu, secara consistently-nya kita dapat makan dan dapat bagi peluang kepada badan kita untuk menyerap semua nutrien tu. Di samping kita ambil juga suplemen. Suplemen tu adalah makanan tambahan seperti vitamin-vitamin yang kita boleh ambil untuk membantu kita menyerap nutrien daripada makanan dengan lebih cepat. Kadang-kadang bila kita dah semakin berusia kan, kita kena ambil certain vitamin. Macam saya ambil multivitamin, okey, saya ambil juga zinc, saya ambil juga probiotik dan saya juga ambil vitamin C. Kenapa saya ambil keempat-empat tu? Sebabkan ada sebab dia kenapa. Dan saya tahu kenapa sebab saya ambil benda tu. Bukan main ambil aja tanpa tahu sebab apa. Faham tak maksud saya kan? Jadi, bila kita dah ada ilmu, kita dah tahu makanan apa yang patut kita ambil dan kita tahu apa yang kita nak capai, maka senang untuk kita dapat nampak lebih muda berdasarkan diet yang konsisten yang kita amalkan selama ni. Siapa sini faham maksud saya? Sebab semua orang layak untuk nampak lebih muda daripada usia dia sekarang. Semua orang sepatutnya tak boleh nampak keadaan seperti macam terlalu stres, terlalu macam muka monyok bak kata orang putih. Benda tu menyebabkan orang nampak kita kurang atraktif, kurang daya penarik kan. Siapa sini faham saya? Dan bila kita faham konsep ini, percayalah cakap saya, kita akan dapat jadi macam ni. Boleh tak komen nak tengok gambar seterusnya? Saya nak tunjuk gambar seterusnya. Tadi gambar lain. Ni tak nak tunjuk pula gambar siapa tadi? Gambar Kak Sanisa Saini. Okay. Ni gambar Kak Sanisa Saini dulu. Nampak tak macam badan dia besar dan sebagainya kan? Dan lepas dah follow cara kita nampak kan? Nampak lebih muda, nampak macam tengah tunggu keputusan STPM. Begitu kan? So nampak tak dia punya perubahan bentuk badan dia satu. Dan wajah dia nampak lebih muda daripada sebelum ni. Macam mana cara dibuat? Pertama, sebabkan dia follow meal plan yang saya berikan. Nombor satu. Nombor dua, dia juga of course minum air secukupnya tu berdasarkan meal plan juga. Dan yang paling penting juga sekali adalah dia exercise dengan cara yang betul. Dia ada guidance daripada saya yang alhamdulillah seramai 1,000 orang dah so far yang telah dibantu sepanjang pembukaan Batik Fitness pada November 2019. Bukan nak berlagak, tapi this is the real number. Dan saya nak bagi tahu kat sini, berdasarkan pengalaman saya dah buat apa saya buat sekarang ni. Nak tahu tak, saya dah bukukan satu benda. Siapa nak tengok satu benda saya nak tunjuk sesuatu ni? Faham ya, mesti muda sepanjang kan? Siapa nak tengok satu benda? Saya nak tunjuk satu benda, boleh tak? Berdasarkan pengalaman saya, tak seberapa lah, setahun lebih je kan. Tapi alhamdulillah saya dah jumpa lebih daripada 1,000 orang yang macam mana kita dah bantu mereka. Saya buat satu buku. Nama buku tu apa? Ni 7 kes susah kurus yang berjaya diselesaikan. Alhamdulillah telah pun berjaya dibukukan. Dulu dia punya cover dia warna merah. Okay, sekarang kita dah tukarkan dengan color hitam dan merah, hitam dan kuning. Ini adalah kita punya tema, hitam, kuning, putih. Sebab saya orang Perak, so adalah hitam, kuning, putihnya. So ini adalah kita punya buku berdasarkan 7 kes yang kita dah kategorikan berdasarkan berapa ramai yang saya dah bantu. Dan sebenarnya buku ni pun tak komplit. Sebabkan masa saya buat buku ini adalah pada bulan 6 tahun lepas. Pada waktu tu kita hanya ada dalam 300 orang je. Okay, 300 orang je yang kita telah bantu pada penerbitan buku ni. Tapi alhamdulillah sehingga ke hari ini kita dah ada sampai 1,100 lebih orang dah. Peningkatan yang sangat mendadak, yang sangat banyak, dan menyebabkan saya rasa macam saya kena lagi tulis buku. Tapi saya rasa macam saya tak ada masa nak buat semua kan. Tapi itulah poin saya. Fahamkan poin saya kan. So saya nak bercakap ni berdasarkan pengalaman saya, dan ini juga saya juga belajar daripada guru-guru saya, dan saya gunakan ilmu teori dan ilmu praktikal ni membantu lebih ramai lagi orang supaya pada tahun 2021 ni kita akan dapat bantu seramai 8,000 wanita committed yang nak turunkan berat badan tanpa produk. So, saya nak tunjuk gambar seterusnya. Boleh tak saya nak tunjuk gambar seterusnya macam mana di kalangan student kita berjaya nampak lebih slim, berjaya nampak lebih muda daripada usia dia sekarang. Okey, boleh tak saya nak komen? Tadi kata Puan Iris Kim, lepas dah follow cara kita, mata coach dah ada panda. Memang pun. Memang Puan Iris Kim, saya sekarang ni tidur pukul berapa, bangun pukul berapa. Anak kecil duk ketul tu, kejap seorang ni tidur, korang ni menangis. Orang yang menangis tidur, yang
Rasa macam, tapi tak apa, nasib baik anak-anak kecil yang sangat-sangat comel, yang tunggu masa nak kena tumbuk dengan bapak dia, kalau katakan dia tak reti tidur malam juga. Waalaikumsalam Puan Samsudiawati. Nak tunjuk gambar Puan Ariski macam ni dulu. Dulu macam ni kan. Tapi lepas dah follow cara kita macam ni bentuk badan dia dan macam mana dia boleh berubah secepat macam ni. Disebabkan pertama, dia follow meal plan. Kedua, dia ikut exercise yang saya suggest dia buat. Dan yang ketiga juga, dia ada juga ambil beberapa suplemen-suplemen yang kita suggest dia boleh ambil dekat farmasi contohnya. Dan kita pun ada juga suplemen-suplemen yang satu je suplemen sebenarnya yang kita boleh bantu untuk membantu mencepatkan progres kita. Sabar je lah. Sabar, betul. Kemarin Noah tidur pukul 2.30. Pagi semalam saya bangun dengan mata bengkaknya, tapi saya buat live juga. Sama juga pagi tadi, si Sarip pula tidur pukul berapa entah kenapa si Sarip ni biasa tidur awal. Mungkin dah nak masuk bulan baru kan. Member seorang ni dah umur nak masuk ke 7 bulan dah sekarang. But anyway, nampak ketara dekat mata coach tak cukup tidur. Tak apa. It's okay sebenarnya tak cukup tidur. Biasa petang saya akan cover sikit. Right, so itulah nampak tak? Siapa sini nampak? Jangan tengok mata saya. Mata saya memang macam ni dah sekarang ni. Saya kena terima hakikat saya ni ada 2 orang anak kecil yang nak dilayan. yang 2 orang anak kecil yang tidur bersama dengan saya. Sekarang ni saya dah turun 20 kilo. Inch loss daripada saiz 44 ke 36. Sekarang ni dah boleh pakai baju saiz kanak-kanak 9 tahun. Acana tu point yang lain-lain kan. So point saya, bila kita faham konsep diet yang betul, ianya akan membantu progres kita turunkan berat badan dengan cepat. Okey, saya nak bagi tahu lagi macam mana, kenapa kita selalu rasa stres bila berdiet. Okey, kenapa selalu rasa stres selain daripada sebab kita terpaksa ubah diri kita melakukan satu benda yang kita tak biasa buat. Kita juga kadang-kadang kita terpaksa makan makanan yang kita rasa hambar. Contoh siapa nak tahu contoh? Kita rasa macam, saya pernah dulu masa zaman saya dulu masa zaman saya baru-baru belajar macam mana pemakanan yang betul, diet yang betul supaya saya boleh nampak progres dia dengan cepat. Siapa nak tahu apakah pengalaman awal saya bila berdiet dan macam mana sebenarnya saya handle that situation? Cek komen nak tahu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Cek komen sikit. Sebentar saya minum kopi kejap. Sebenarnya orang cakap kan, kajian pun menunjukkan bila kita minum kopi terlalu kerap pada awal pagi especially, mata kita memang akan nampak macam ada eye bag sikit. Jadi disebabkan saya ni adalah seorang lelaki dan saya tak mementingkan sangat saya punya kecantikan anak mata saya. Saya tak kisah pun sebabkan saya suka minum kopi. So ada trade off, sama ada kita nak give up minuman kegemaran setiap pagi kita. Kedua, ataupun kita nak give up kita punya kecantikan mata kita. Ataupun kita nak maintainkan berat badan dan jadikan badan kita lebih sadar. Saya lebih suka lagi lebih sadar, tak kisahlah mata bengkak ke, sebab The Rock pun mata bengkak juga. So dia pun tak kisah, ada makeup boleh cover katanya. Dan saya boleh enjoy minuman kopi saya. Saya nak beritahu terima kasih kepada komen nak tahu Puan Iza Z, komen nak tahu Puan Samsudiawati, Puan Acik Ros komen nak tahu. Saya nak baca komen kejap. Rakan-rakan juga saya kata anak-anak saya dah macam adik-beradik, tak ada gaya anak beranak. Kisah dia pun sikit. Okey, saya sambung Mengapa semula begini. Masa peringkat awal saya berdiet, saya berjumpa dengan seorang coach ni. Okey, seorang coach ni agak famous jugalah kan. Saya hanya contact mereka yang ada result yang bagus. Itulah saya. Saya kalau katakan nak belajar sesuatu, kalau katakan saya nak faham sesuatu, nak di-guide oleh seseorang, saya kena cari orang yang dah terbukti berjaya cara dia tu. Dan saya tak nak buang masa belajar daripada orang yang tak ada result. Boleh faham tak? Sebab saya ni result oriented. Result oriented kenapa? Sebabkan saya ni seorang bekas engineer yang saya menitik beratkan result. Bukannya menitik beratkan emosi ataupun rasa-rasa hati ataupun hunch. Tak. Okay, engineer macam tu. So point saya, bila saya bercakap dengan dia, dia explain kat saya, okay, dia macam tu, dia cakap macam ni kan. Lepas tu dia bagi saya meal plan. Dan meal plan tu dia bagi tahu, okay, pertama ayam ni kalau boleh cuba pakai air fryer, jangan goreng.
Jangan ambil makanan berkuah langsung. Lepas tu pula macam sayur tu, sayur kena celur je. Jangan nak dimasak, nak ditumis ke apa ke, tak boleh. Lepas tu pula tak boleh minum air manis, tak boleh makan makanan yang ada garam. Lepas tu apa lagi? Tidur 8 jam ke 9 jam sehari. Lepas tu pula minum air dalam 2 ke 3 liter sehari. Faham tak? Semua benda yang dia cakap tu secara generic. Secara general dia boleh pakai kat semua orang. Maksudnya dia bagi saya portion juga. Dan saya pun belajar juga banyak benda daripada dia juga. Dulu dia ajar pasal portion. Untuk saya portion nasi banyak macam ni, ayam banyak macam tu, sayur banyak macam tu, minum air banyak macam ni. Faham tak? Generic. Sebenarnya bila kita nak turunkan berat badan, kita tak boleh ada generic. Kita tak boleh nak generalization kan semua sekali. Lepas dah saya belajar daripada dia, saya belajar daripada sifu saya lain, saya belajar daripada guru-guru overseas saya realise one thing. Nak tahu tak apa saya punya realise? Nak tahu tak? Apakah yang saya sedari lepas saya dah belajar daripada bukan seorang guru tapi beberapa guru-guru yang mengajar tentang makanan saja. Bukannya mengajar tentang exercise, fitness yang lebih besar. Hanya pasal makanan je. Lepas dah saya belajar daripada macam-macam guru, saya dapati pertama, diet awal saya sangat-sangat stressful dan sebenarnya saya boleh makan makanan kegemaran saya. Yang kedua, saya realise juga sebenarnya lagi bagus kalau kita boleh makan makanan kegemaran kita. Kita ambil makanan yang tak sihat secara moderate. Daripada kita pilih makan yang 100% sihat, tapi kita expect kita nak buat secara berterusan, itu akan mengganggu progres kita sebabkan hati kita berbolak-balik. Hati kita berbolak-balik kan. Kadang-kadang kita rasa nak, kadang-kadang kita rasa tak nak. Emosi kita kejap kata suruh kurus, kejap kata suruh gemuk. So, stress. So, macam mana kita nak menghadap semua benda ni? Waalaikumsalam Kak Syariza, apa khabar? That's why, lepas dah saya belajar daripada macam-macam fitness coach, dicampur pula dengan exercise, dicampur pula dengan beberapa benda-benda lain, saya dapat keluarkan satu buku, satu formula, nama dia Formula 613. Dan Formula 613 inilah yang telah membantu selebih daripada 1,000 orang setakat ini dapat dan berjaya turunkan berat badan sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa produk. So, itulah sebenarnya apa yang saya nak share pada hari ini. Instead of kita pilih makanan-makanan yang tak sedap, yang rasa seperti plastik dan polystyrene, saya quote perkataan fitness coach saya mula-mula tu, kita kena makan makanan seperti makan polystyrene dan makan plastik. Sebab kita nak capai berat badan kita. Sampai bila? Kata Puan Fatty Kefaris, betul-betul kesian favourite food kita, sedih kalau tak makan. Kan? Sedih kalau tak makan. Pertama, sedih tak makan. Kedua, sedih kat diri kita sebabkan kita tak dapat nak fully utilize full potential kita, yang mana kalau kita makan makanan kegemaran kita pun masih lagi boleh turunkan berat badan. So, apa yang saya nak share, melainkan kalau pertama kita ada certain penyakit. Okay. Contohnya macam kencing manis. Janganlah orang yang kencing manis ni sibuk nak makan air sirap atau minum air sirap atau makan kek. Walaupun itulah makanan kegemaran dia. So, disebabkan faktor kesihatan, dia kena give up sikit makanan favourite dia sebabkan dia perlu sihat. Kalau orang yang tak ada masalah penyakit ni, so tak ada masalah pun nak pilih makan apa-apa tapi in moderation. Sama juga macam orang yang ada tekanan darah tinggi. Dia tak boleh makan makanan yang ada bergaram lebih, ataupun makanan yang ada mempunyai lemak tepu lebih. Sebab kalau kita makan benda tu, ianya akan mengganggu tahap kesihatan. Melainkan kalau kita sihat, kita boleh je makan semua benda tu in moderation. Sama juga kalau katakan kita mempunyai masalah seperti hormon tak stabil. Hormon tak stabil seperti period lambat, ataupun period tak datang-datang berbulan-bulan, ataupun period kejap datang kejap tak datang. So, ada certain makanan dia boleh makan, ada certain makanan dia tak boleh makan. Walaupun makanan yang dia tak boleh makan itu adalah makanan favourite dia. Bukan soal kita boleh makan favourite kita setiap masa. Bukan. Tapi point dia kat sini adalah, adakah kita tahu certain makanan tu kita boleh makan dan tak boleh makan berdasarkan beberapa faktor. Pertama, mengikut keperluan diri.
Pertama, kedua adalah mengikut tahap kesihatan. Kalau katakan kesihatan kita boleh kita makan dan keperluan kita boleh, biasanya boleh, kita dah boleh dah makan makanan kegemaran kita. Macam saya tak ada masalah tekanan darah tinggi ataupun hypertension. Sebab tu saya main tibai je kopi. Sebab saya tak ada masalah pun. Melainkan kalau dia ada masalah seperti hypertension, high heart palpitation, okay? Ataupun dia juga mungkin ada masalah seperti macam tahap stres dia tinggi, kortisol dia tinggi. So minum kopi ni menyebabkan dia akan tambahkan lagi atau meningkatkan lagi masalah dia, termasuk dengan ada gastrik dan sebagainya. So point dia, kita kena faham kita berada dekat mana sekarang dan macam mana kita nak keluarkan diri kita daripada masalah yang kita ada sekarang ni, dengan situasi, dengan di mana kita berada sekarang ni, untuk kita buat apa untuk pertama jadi lebih slim, kedua lebih sihat dan ketiga nampak lebih muda. Dan siapa nak tahu bagaimanakah rahsia-rahsia ini saya kumpulkan dan saya share dalam satu event nama dia Mega Life. Siapa nak belajar rahsia ni, boleh tak komen saya nak belajar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak komen nak belajar? Saya nak share kepada you all macam mana rahsia dapat jadi slim tanpa produk ini akan dapat senang kita amalkan dalam masa yang singkat. Bila kita faham konsep-konsep ni, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Sebab berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan berapa ramai yang saya dah bantu so far, saya dapat lihat mereka semua ni mempunyai satu benda yang common, benda yang common lah kan. Benda apa common? Pertama, makanan yang mereka tak boleh tinggalkan. Kedua, makanan apa yang mereka kena tinggalkan. Dan ketiga, macam mana cara yang singkat untuk dia buat supaya bila dia buat benda Allah yang dia belajar, yang saya bagi ni, dia akan senang ikut. Kenapa? Sebabkan bila macam biasa kita orang Malaysia kan, bangun pagi, kita pergi kedai mamak, contoh kita order roti canai, contoh kan, kita order pula air teh tarik, contoh kan. So macam mana kita boleh olah makanan yang biasa kita makan kepada something else supaya progres kita nak turunkan berat badan jadi kurang stres dan nampak kesan. Dan saya akan tunjukkan juga macam mana di kalangan student kita, seperti macam Puan Iris Kim contohnya, ataupun Puan Amy yang dah berjaya turunkan berat badan 7.2 kilo dalam masa 2 ke 3 minggu tanpa produk. Macam mana Puan Ann Angle, dia dapat turunkan berat badan dia daripada dan juga nampak lebih slim. Tadi dia komen masa dia berjoging, uncle pada husband dia cakap nampak lebih slim. Macam mana dapat jadi lebih slim? Okey, macam mana Puan Akila dapat nampak lebih muda, dapat jadi lebih slim dan berjaya turunkan berat badan. Saya akan share rahsia-rahsia ni, macam mana Puan Nurul Ikin daripada dulu dia macam ni kepada sekarang ni macam ni, dan nampak lebih segak dah sekarang ni dengan pakaian uniform dia, dan nampak lebih berkeyakinan. Siapa nak belajar? Dan saya nak bongkarkan rahsia-rahsia ni, macam mana kita boleh dan senang untuk kita dapat turunkan berat badan dan nampak badan kita lebih slim, yang paling best sekali tanpa produk, supaya kita punya progress akan jadi lebih cepat, progress kita akan lebih menjimatkan, dan kita akan jadi lebih senang orang nampak progress kita dalam masa yang singkat. Siapa yang nak belajar? Boleh tak komen saya nak belajar? Sebab sekarang ni kita tengah ada promosi. Promosi apa? Promosi pendaftaran serendah RM19. Okay? Pendaftaran serendah RM19, yang mana kita akan belajar semua rahsia-rahsia ni, macam mana student kita berjaya turunkan berat badan tanpa produk. Dan saya akan tunjukkan kepada you all satu persatu, langkah demi langkah, macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan cara yang betul dalam masa yang singkat tanpa menggunakan sebarang produk dengan nilai dia mahal, tapi kita buka dengan harga RM99 je. Komen kalau nak belajar. Boleh tak komen saya nak? Boleh tak komen saya nak belajar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya kita nak belajar macam mana? Sis pun boleh jadi macam kami. Cayok. Tahniah kepada semua. Sekiranya kita nak belajar, sebab sekarang ni kita tengah buka pembukaan pendaftaran Mega Life, masih lagi serendah RM19. Okey?
RM19 tu, kalaulah katakan kita pergi 7-Eleven, habis dalam masa 3 second, kita tak nak duit kita habis kepada benda-benda yang mengganggu progres kita. Kita nak pastikan apa yang kita buat ni, apa yang kita belanja ni adalah satu benda yang sangat-sangat berbaloi. Dulu masyarakat baru dapat meal plan rasa tak boleh ikut kerana jenis pagi makan roti canai nasi lemak, kini dah biasa je. Puan Ida Osman nak belajar. Terima kasih kepada yang komen nak belajar. Okey, sekiranya saya cakap tadi, sekiranya korang rasa macam kita perlu belajar cara kurus tanpa produk supaya kita tak lagi bergantung kepada produk, supaya kita tak lagi risau bila berat badan naik, kita kena cari produk apa untuk turunkan berat badan. Saya tak nak kita bergantung kepada produk, saya nak kita jadi bijak sekarang. Saya nak kita jadi bijak, saya nak kita semua jadi orang yang boleh dapat memberi manfaat kepada orang lain juga melalui apa yang kita share daripada Mega Live ni. Okey, apa yang kita akan belajar? Nombor 1, ni tahu tak apa yang kita akan belajar? Yelah, nak belajar. Tapi apa yang kita akan belajar? Apa yang kita expect akan tahu dan kuasai selepas habis Mega Live ni? Siapa nak tahu? Apa yang kita akan belajar? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love? Sebab saya nak bagi tahu pada you all, apakah expectation yang kita akan dapat belajar, dapat grab selepas habis Mega Live. Yang pertama sekali, kita akan belajar macam manakah cara susun jadual makanan yang efektif. Saya sekejap. Pertama kita akan belajar macam manakah susun jadual makanan yang efektif. Bila kita follow, kita akan nampak kesan kurus dia lebih jelas, lebih ketara. Itu nombor 1 yang kita akan belajar. Okey? Nampak tak? So, bila kita faham konsep ni, bila kita faham sebenarnya kita kena ada jadual. Dan jadual ini kita bagi dalam bentuk meal plan. Bila kita ada jadual, insya-Allah progres kita akan nampak lebih teratur, akan nampak lebih in control. Itu nombor 1. Nombor 2, apa yang kita akan belajar daripada Mega Live ni juga, saya akan tunjukkan apakah makanan-makanan yang boleh bantu kita selain daripada dapat rasa kenyang lebih lama, tapi makanan tersebut boleh bantu kita membakar lemak. Biasanya bila kita makan, makanan yang kita makan itu akan menambahkan lemak. Tapi saya akan ajar makanan yang macam mana yang kita boleh buat. Resepi makanan macam mana yang kita boleh buat supaya resepi makanan tersebut, preparation makanan tersebut akan menjadikan kita punya makanan tu, kita punya makanan tu akan bakar lebih lemak. Okey, itu nombor 2 yang kita akan belajar. Nombor 3, selain daripada itu juga, kita pun ada exercise. Exercise macam mana? Exercise yang macam mana yang kita buat. Bila kita buat exercise tersebut, kita akan lebih senang nampak kesan dengan cepat. Saya akan bagi exercise tu dalam bentuk bervideo, of course. Saya akan buat sendiri exercise tersebut. Dan saya akan pastikan setiap pergerakan saya tu semua orang boleh buat. Saya akan buat level by level. Mungkin ada orang tak boleh melompat sikit. Macam manakah exercise yang tak perlu melompat ini akan kita boleh buat. Walaupun kita tak boleh melompat, kita masih lagi boleh bersenam dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Kalau orang tu ada sakit belakang pun boleh buat juga. Macam mana dia boleh buat. So itu pun saya akan tunjuk juga tentang exercise. Yang keempat, kita akan belajar macam mana sebenarnya preparation makanan ataupun minuman yang kononnya macam susah sangat. Kita kena beli mahal-mahal sebabkan sependek kata, macam manakah kita boleh buat produk kurus sendiri. Ini best. Macam mana kita boleh buat produk kurus sendiri. Macam siapa nak belajar macam mana boleh buat produk kurus sendiri dekat rumah je dengan makanan dan yang ada dekat dapur sekarang. Daripada kita cari produk kurus, kita beli produk kurus, lepas tu zas ke laut. Sekolah pun ada jadual. Ini kita kena ada jadual. Itu yang biasanya kita ni kadang-kadang kita nak cari apa tau? Kita nak cari jalan shortcut untuk kurus. Kita beli produk, bajet banyak, duit banyak lah katakan. So apa kita buat? Kita beli produk. So instead of kita beli produk, why not kalau katakan kita buat sendiri makanan yang kita boleh buat supaya apa yang kita buat tu akan lebih senang
nampak kesan. Dan apa bahan-bahan yang kita buat tu adalah bahan-bahan yang ada dekat rumah je. Best tak? So, jangan jual. Okay, jangan jual produk kurus tu. Bahaya. Sebab apa tau? Sebab of course, benda yang kita buat tu, dia adalah... Okay, nak tahu tak? Nak tahu tak apa perbezaan produk kurus yang saya akan ajar buat ni dengan produk kurus yang kita beli dekat pasaran? Nak tahu tak apa perbezaan dia? Saya nak ajar ni, saya nak bagi tahu ni. Kalau katakan kita dapat tahu benda ni, ya Allah, senangnya lah nak kurus. Ya Allah, hai. Kan? Okey, siapa nak tahu? Apakah sebenarnya yang kita boleh buat? Perbezaan dia sebenarnya antara produk kurus yang kita buat sendiri dengan produk kurus yang kita beli. Kenapa? Perbezaan dia, produk kurus yang kita beli tu adalah biasanya ada tamat tempoh dia dan dia terpaksa letak preservatif. Dia terpaksa letak bahan pengawet. Dan bahan pengawet inilah yang akan mengganggu progres kita nak turunkan berat badan dan sebagainya. Dan bila kita buat sendiri, dan of course lah, bila kita buat sendiri ni, dia adalah dia punya cara penyimpanan sebenarnya kan. Tapi sebaik-baiknya kita dah buat terus guna. Jangan tinggal lama-lama. Sebabkan dia punya fiber dia akan berkurang sikit bila kita simpan dalam fridge dan sebagainya. Okey. So perbezaan dia, yang produk kurus yang kita beli ni, yang dekat farmasi ke mana-mana ke, biasanya dia mengandungi banyak bahan-bahan pengawet kan. Walaupun sebenarnya dia jual kat farmasi ada KKM bagai, tapi ada pengawet. Kita tak ada pengawet. Kita nak progres kita cantik. Okey, itu yang keempat yang kita akan belajar. Dan yang kelima, kita juga akan belajar pada Mega Live ni macam manakah sebenarnya, okey, macam yang ni deep. Apa yang saya nak share yang kelima ni best. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu apakah yang kelima yang kita akan belajar dalam Mega Live 27 Mac yang harga dia serendah RM19 ni, serendah RM19 ni. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak faham? Kan? Komen sikit nak tahu yang kelima. Komen nak tahu kelima. Okey? Kan? Saya tengah record apa saya cakap ni supaya kita akan dapat tahu apa yang saya share ni, supaya saya pun dapat realize juga. Saya pun akan dapat refer juga. Okey, apa yang kita akan dapat belajar yang kelima ni nanti. Okey, siapa kat sini yang ada masalah? Yang ni saya rasa kita patut tahu. Siapa dekat sini yang ada masalah, dia susah sangat nak kawal diri dia bila dia nak berdiet? Yang ni best. Yang ni satu topik yang saya belajar memang sangat gila deep dan menyebabkan saya rasa macam saya kena share dengan you all dalam Mega Live nanti. Mana buku satu buku saya? Okey, saya dalam proses belajar. Saya dalam proses belajar macam mana nak kawal minda. Macam mana nak kawal minda sendiri. Okey. Puasa macam ni Kadang-kadang kita ada masalah. Kadang-kadang kita ni ada masalah tentang kita nak stay consistent bila berdiet. Yes, kita boleh ubah secara teknikal. Contohnya kita boleh makan makanan mengikut kegemaran, kita boleh kira kita punya keperluan tenaga, kita boleh makan makanan keperluan tenaga dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya walaupun kita ada kehendak nak kurus, walaupun kita ada strategi nak kurus, tetapi kita somehow tak dapat nak teruskan. Itu adalah benda normal bagi setiap manusia. Selagi kita manusia, selagi itulah kita ada masalah macam tu. Okey, contohnya kan, saya nak sadar, okey, saya nak badan saya macam The Rock. Okey. Tapi saya kena makan banyak. Saya ni kena makan banyak untuk dapat badan macam The Rock, contoh. Tetapi saya tak boleh nak makan banyak sangat. Tak termasuk dalam mulut saya kan. Rasa macam mana nak sumbatkan segala makanan mulut saya. Macam mana kehendak saya ni nak jadi badan macam The Rock. Saya dah tahu dah macam mana nak dapatkan badan macam The Rock dari segi exercise dan pemakanan. Tetapi macam manakah cara saya untuk kawal minda saya untuk dapat mengharungi segala rintangan yang melanda ni kan. Yang tu sebenarnya bila kita dapat kuasai yang kelima ni, nama dia mind control. Kawal minda, mind control diri sendirilah.
kalau kita dapat kawal benda tu, percayalah cakap saya, kita akan jadi orang yang paling berjaya sekali dalam proses nak turunkan berat badan. Orang keliling akan nampak kita bukan setakat nampak lebih slim, bukan nampak lebih kurus, nampak lebih muda, tapi nampak lebih cantik, kan? Nampak lebih atraktif berbanding dengan diri mereka yang banyak mengomplain pasal diri kita dululah gemuk kan. Dah tak ada dah. Diorang akan nampak diri kita orang yang paling atraktif sekali. Kalau lambat, tu masa macam lambat kan. So that's why kepada yang belum daftar Mega Live ni, baik daftar sekarang. Sebab apa? Kita akan belajar kelima-lima ni. Saya akan share kelima-lima benda ni dalam Mega Live nanti sampai kita boleh rasa tepu. Dan yang paling best sekali, keesokan harinya, kepada yang mengambil VIP akan dapat Q&A session bersama dengan saya. Saya yakin gila ramai orang akan bertanya tentang soalan kelima ni. Yang itu saya rasa paling heavy sekali. Yang keempat tu saya cuba nak habiskan awal. Saya cuba nak habiskan dalam pukul 3 macam tu. Dan saya nak habis masa 2 jam cakap pasal mind control saja. Dan saya akan share teknik demi teknik yang kita boleh buat. Macam mana kita boleh buat, itulah saya akan share. Benda yang praktikal yang kita boleh buat. Kadang-kadang orang akan share benda yang orang susah, kadang orang akan share benda yang tak praktikal. Dan lepas dah habis program, macam mana nak buat? Dah blur-blur. Yang ni saya akan share secara praktikal. Yang saya nak, memang tujuan saya nak bantu mereka untuk turunkan berat badan. Tapi kalau katakan mereka tak nak, saya tak boleh buat apa-apa. Siapa sedi faham maksud saya, boleh tak komen faham? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya kita akan dapat tangkap sebenarnya. Nak kurus ni bukan setakat kena ada kesungguhan, bukan kena ada ilmu, malah dia kena mengharungi satu perubahan yang dia kena kawal sendiri. Yang itulah yang saya akan share pada yang kelima nanti, iaitu tentang mind control. Siapa yang rasa macam dia kena belajar benda-benda ni semua, boleh tak komen, saya kena belajar benda Allah ni. Tak nak join, rugilah. Tak, itulah. Saya pun rasa macam tu juga. Sebab apa? Saya akan bagi tahu beberapa sebab kenapa perlu join Mega Live. Tapi terpulanglah kepada diri kita. Kalau katakan tak nak belajar. Nombor satu, berapa banyakkah duit kita dah habis kepada produk kurus ataupun kepada jalan yang salah? Berapa banyak? 1,000, 2,000, 4,000, 10,000, 100,000, berapa banyak? So sendiri tepuk dada tanya sendiri. Dan berapa banyak lagi duit yang kita nak habiskan untuk kita gunakan semata-mata nak kurus? Berapa banyak lagi duit yang kita sanggup korbankan? Pertama, itu dari sudut duit. Duit tu kita boleh cari masa ni. Berapa banyak masa yang kita dah habiskan sebelum ni, dan berapa banyak masa lagi yang kita tak yang kita nak habiskan, yang kita nak bazirkan lagi. Itu nombor 2. Nombor 3, kenapa kita nak cari jalan yang susah nak kurus ataupun cari jalan yang tak proven sukses, kalau kita dah jumpa dah berapa ramai yang kalau katakan like Facebook page AK kan, dan kalau katakan yang join Facebook Live ni ramai juga di kalangan student saya. Terima kasih banyak sebabkan share. Ramai yang share tentang mereka punya experience lepas dah follow cara kita. Dan itu yang saya nak beritahu sekarang ni. Kalau katakan kita nampak orang dah berjaya turunkan berat badan dengan cara ini, saya yakin orang lain pun pastinya akan dapat faham juga. Cara ni pun boleh bantu dia. Dah beribu-ribu lemon coach, duit habis ke produk kurus. Kisah ada Kak Yung. Janganlah lari 27.3. Ada lari? Okay. Okay, so apa yang saya nak share sekarang ni adalah saya really nak bantu you all. Dan kita punya hasrat, kita punya niat dan kita punya sasaran adalah untuk membantu sebanyak 8,000 wanita committed. Saya ulang, nak membantu seramai 8,000 wanita committed yang nak turunkan berat badan pada tahun ini. So sekiranya kita memang betul-betul nak turunkan berat badan, saya memang sarankan mulakan dulu dengan meal plan. Dan mulakan juga dengan meal plan dan juga join Mega Live. Sekarang ni pendaftaran Mega Live serendah RM19 je. Boleh mendaftar melalui kita punya konsultan Batek Fitness, ataupun boleh klik dekat pin komen tu, cakap saya nak join Mega Live, insya-Allah kita akan bantu. Alright, saya rasa itu je lah daripada saya. Terima kasih sebabkan bersama dalam Facebook Live kita. Terima kasih sebabkan share,
komen dan sebagainya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kepada yang belum lagi daftar Mega Live, ingat ada 5 benda yang kita akan expect berlaku dalam bila kita dah belajar dalam Mega Live ni. InsyaAllah bila kita dapat kuasai kelima-lima ni, segala proses kita nak turunkan berat badan akan jadi sangat gila binatang punya senang. Saya tak nak kita buang masa lagi. Saya tak nak kita buang duit lagi kepada produk-produk kurus dan sebagainya. Saya nak kita berjaya, dan bila kita buat satu cara ni, insya-Allah proses kita akan jadi lebih senang dan lebih cepat. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi malam nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.